Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya para pelajar EPPA 2033. Berikut merupakan penerangan ya untuk nota kuliah pertama. Untuk kali ini saya akan mulakan dengan slide pertama sehingga slide 11 ya. Kemudian saya akan sambung semula lah ya bagi kuliah 1 ini. Okay, so as you can see, ini adalah merupakan pengenalan ya kepada perakaunan kos. Okay, right. Untuk slide kedua ini adalah merupakan kenyataan-kenyataan ya berkaitan ataupun definisi ya berkaitan dengan perakaunan. Saya takkan go through ya definisi ini kerana para pelajar semua telah pun memahaminya ya, kerana telah mempelajari dalam kursus prinsip perakaunan. Kalau telah pun diberikan pengecualian, ya, maknanya ilmu itu seharusnya kekal lah. Ya. Okay, so nanti just go through ya slide. Berikut adalah merupakan penerangan berkaitan dengan perbezaan di antara perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Okay. So kalau kita lihat di sini perbezaan pertama adalah dari segi pengguna ya di mana pengguna ya untuk laporan yang disediakan dalam perakaunan kewangan ini adalah merupakan pengguna-pengguna luaran. Ya, bermakna luar daripada organisasi. Sebagai contoh, lembaga hasil dalam negeri ya ataupun pihak institusi keuangan ya perbankan ya. Contohnya sebelum bank ya membuat keputusan untuk memberikan pinjaman kepada syarikat tersebut, maka mereka perlu menilai ya kekukuhan ya keuangan syarikat. Jadi laporan keuangan itu akan dirujuk oleh mereka. Okey, dari segi perakaunan pengurusan pula, pengguna yang akan menggunakan laporan yang dihasilkan dalam perakaunan pengurusan itu adalah merupakan pengguna dalaman. Sebagai contoh, lembaga pengarah syarikat, ya, pihak pengurusan atasan, pihak pengurusan pertengahan, ya, seperti pengurus-pengurus division jualan, division pengeluaran, ya, dan mungkin para pekerja sendiri, ya, yang mana mereka juga ingin melihat, ya, ataupun mengetahui kekukuhan syarikat di mana mereka bekerja. Okey, perbezaan dari segi tujuan pula, kalau kita perhatikan, kita tahu bahawa laporan tersebut adalah merupakan laporan untuk pihak luar, ya, dari bila mana kita menerangkan dari aspek perakaunan kewangan. Tetapi juga kita harus tekankan bahawa laporan yang disediakan itu adalah merupakan laporan terhadap aktiviti-aktiviti yang telah pun berlaku. Okey? So itu perbezaan yang ketara bila kita bandingkan pula dengan ya perakaunan pengurusan. Ya, di mana laporan yang kita sediakan itu tertakluk kepada keputusan-keputusan yang bakal dibuat. So maknanya dia akan melibatkan data-data semasa dan juga data-data yang projection, ya, maknanya yang kita predict apa yang bakal berlaku. Okey, sebagai contoh, pengurus pengeluaran bila mana dia hendak menentukan berapakah kapasiti pengeluaran, yakni berapakah unit ya yang hendak dikeluarkan. Maka salah satu faktor pengeluaran yang memainkan peranan adalah keupayaan para pekerja, ya, direct labor. Okey, jadi keupayaan para pekerja ni tertakluk kepada bilangan ya para pekerja dan juga tahap kemahiran mereka. Jadi berarti laporan berkaitan dengan bilangan ya dari segi kemahiran, semua ni perlu dilakukan sebelum pengurus pengeluaran tersebut dapat membuat keputusan dari segi kapasiti pengeluaran. Okay, contoh lain antara keputusan yang perlu dibuat oleh pengurus pengeluaran ini juga adalah pembuatan keputusan untuk memilih sama ada mesin model A ataupun mesin model B, ya, sebagai contoh. Okey, so jadi laporan yang perlu disediakan adalah dari segi manfaat kos operasi untuk setiap mesin, yakni setiap alternatif yang ada sebelum pembuatan keputusan dibuat. Okey. Perbezaan seterusnya adalah dari segi akta ya ataupun perundangan. Perakaunan kewangan tertakluk kepada akta-akta perakaunan seperti akta syarikat ya, akta
fungsian, ya, dan juga dari segi piawaian, ya, seperti MFRS, ya. So ini semua adalah merupakan akta-akta ataupun badan-badan yang akan mengawal, ya, dari segi kepiawaian perakaunan kewangan itu sendiri. Tapi dari segi perakaunan pengurusan, ia tidak tertakluk kepada sebarang kepiawaian. Maknanya dia tertakluk kepada budi bicara akaunten pengurusan itu sendiri untuk menyediakan laporan yang paling sesuai, ya, untuk penggunanya. Okey. Dan dari segi orientasi masa ni telah pun saya jelaskan dari segi tujuan tadi, kerana kita bercakap tentang laporan prestasi lalu, maknanya kita menggunakan data-data sejarah. Ya, sedangkan dalam perakaunan pengurusan, data-data yang diperlukan untuk kita analisis adalah merupakan data-data semasa, ya, current, ya, dan juga data-data dalam berbentuk telahan, ya, maknanya yang kita fokus, ya, untuk masa hadapan. Okey. Perbezaan seterusnya di antara perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan ialah jangka masa. Laporan kewangan, ya, dalam bidang perakaunan kewangan disediakan sama ada secara tahunan ataupun secara sukuan. Ya, secara sukuan ni adalah untuk public listed company, for example. Okay. So, kita akan kumpulkan kalau untuk tahunan jumlah hasil sepanjang tahun dibandingkan dengan jumlah belanja sepanjang tahun. Okay. Manakala untuk perakaunan pengurusan pula, penyediaan laporan-laporan, ya, adalah fleksibel. Ya, sama ada untuk jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Kalaulah kita sediakan untuk tempoh jangka panjang, so mungkin kita akan sediakan untuk tempoh setahun, atau mungkin kita akan sediakan untuk tempoh, ya, perancangan untuk tempoh 3 tahun ataupun 5 tahun, ya, bagi tujuan perancangan strategik. Ya, jadi ia bergantung kepada keperluan. Ya, maknanya kita akan kumpulkanlah jumlah hasil, ya, tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga, ya, untuk melihat, ya, impact ataupun kesannya terhadap jangka panjang. Ya, manakala untuk jangka pendek pula, ia boleh berupa sama ada 2 kali setahun, ya, secara sukuan, ya, secara bulanan, secara mingguan atau mungkin secara harian. Ya, bergantung kepada keperluan itu tadi. So, mungkin kita memerlukan untuk mendapatkan baki akhir tunai secara harian. So, kalau itu adalah kritikal, maka kita akan menyediakan laporan untuk membandingkan jumlah alir masuk tunai dan juga jumlah alir keluar tunai, ya, secara harian. Okay. Maklumat pula, ya, kita dapati bahawa maklumat perakaunan kewangan adalah dalam bentuk nilai wang, ya. Maknanya nilai ringgit, contohnya nilai ringgit Malaysia. Okey, segala-galanya akan diterjemahkan dalam nilai ringgit. Manakala untuk perakaunan pengurusan pula, kita dapati bahawa terdapat data-data yang diterjemahkan dalam nilai kewangan, tetapi terdapat juga data-data yang diterjemahkan dalam nilai yang bukan berbentuk kewangan. Ya, sebagai contoh, bilangan unit yang hendak dijual. Itu adalah merupakan ukuran fizikal. Bilangan produk yang rosak, itu juga merupakan bilangan fizikal. Ataupun jumlah kitaran masa kitaran pengeluaran. Maknanya setiap kali kitaran pengeluaran berlaku, berapakah masa yang diambil. Ya? Jumlah jam mesin contohnya. So, ini semua adalah merupakan ukuran, ya, ukuran dalam bentuk fizikal, bukan nilai kewangan. Okey. So, itu adalah untuk perakaunan pengurusan. Dan akhir sekali adalah skop liputan. Skop liputan ini kalau kita lihat dalam pelaporan keuangan, kita dapati bahawa contohnya penyata pendapatan yang kita sediakan, ada item hasil, ada item belanja. Bagi syarikat yang mengeluarkan dan menjual dua jenis produk, contohnya televisyen dan DVD player. Okey, so kita akan ada hasil untuk televisyen, ya, belanja untuk televisyen. Kita juga akan ada hasil untuk DVD player dan juga belanja untuk DVD player. Okey. Tetapi dalam penyata pendapatan yang kita sediakan, ya, untuk perakaunan kewangan ni tadi, kita dapati jumlah hasil tersebut adalah jumlah hasil yang berbentuk agregat. Maknanya kita telah pun mencampurkan hasil DVD player dan juga hasil televisyen. Begitu juga dengan belanja. Belanjanya kita tidak akan pisahkan yang mana merupakan belanja untuk televisyen dan
Yang mana yang merupakan belanja untuk DVD player? Kita akan gabungkan kesemuanya. Maka untung yang kita dapat itu adalah untung untuk keseluruhan syarikat. Tetapi kalau perakaunan pengurusan, kita akan perincikan mengikut segmen. Maknanya kalau kita menghasilkan dua produk, televisyen itu adalah segmen untuk segmen yang berbeza dengan DVD player. DVD player adalah merupakan segmen produk yang kedua. Maka bila kita menyediakan laporan, kita akan sediakan hasil untuk televisyen, belanja untuk televisyen untuk membuat analisis produk, analisis keberuntungan produk. Ya. Jadi kalau kita nak buat analisis keberuntungan produk untuk DVD player pula, maka kita akan kumpulkan hasil yang kita janakan untuk penjualan DVD player dibandingkan dengan belanja-belanja yang telah kita libatkan untuk mengeluarkan DVD player tersebut. Ya, bermakna laporan yang kita sediakan itu adalah lebih terperinci mengikut segmen. Okay. Untuk kedudukan akauntan dalam organisasi, yang ini saya tak akan explain, so pelajar boleh baca sendiri ataupun membuat rujukan tambahan untuk memahami dengan lebih detail lah, ya. Okey. Lebih detail ya jika perlu. Okey, aktiviti-aktiviti perakaunan pengurusan. Kalau kita lihat kat sini terbahagi kepada 3, penyimpan skor, tumpuan perhatian, penyelesaian masalah. Penyimpan skor ni in English is actually scorekeeping. Ya, scorekeeping kalau kita tengok maksud dia apa? Maksud dia ialah apa saja yang berlaku, dia akan kumpulkan data, dia akan record dan dia akan present. So maknanya the job of accumulating data, recording it and at the same time reporting it, that will be under scorekeeping. Okay. So contohnya aset-aset yang kita beli dan sebagainya, kita harus simpan rekodnya. So that is actually scorekeeping. Okay. Yang kedua adalah tumpuan perhatian ataupun attention directing. Attention directing ni kalau kita tengok, dia memberikan fokus tentang apakah yang perlu kita accountant itu titik beratkan. Ya, so maknanya apakah tugas dia? Tugas dia merancang, mengawal, membuat keputusan, membuat penambahbaikan. Jadi bermakna dia harus berupaya untuk mengenal pasti peluang dan sekiranya ada masalah, juga data-data tersebut seharusnya menarik perhatian dia. Oh, there's a problem somewhere. Oh, there's an opportunity somewhere. Okay? Sebagai contoh, bila kita menyediakan analisis variance. Analisis variance adalah merupakan satu analisis yang membandingkan belanjawan dengan pelaksanaan sebenar. Jadi kita akan lihat sama ada pelaksanaan sebenar sama ataupun tidak seperti apa yang telah kita belanjawankan ataupun seperti apa yang telah kita rancangkan. So bermakna bila ada variance, terdapat perbezaan di antara pelaksanaan dan juga perancangan itu tadi, which is budget, maka there could be a problem. Kenapa? Pelaksanaan tidak boleh seperti mana yang kita rancang. Apa yang telah berubah? So this is basically attention directing. Maknanya report yang kita sediakan untuk membandingkan perancangan dan juga pelaksanaan itu tadi, tujuan dia adalah untuk memberikan tumpuan perhatian kepada akaunten pengurusan itu supaya dapat mengenal pasti peluang dan juga dapat mengenal pasti masalah dan melakukan tindakan pembetulan ataupun penambahbaikan. Okay? Dan yang ketiga adalah merupakan penyelesaian masalah ataupun problem solving. Okay? So problem solving ini adalah merupakan salah satu daripada peranan akaunten pengurusan di dalam membantu ataupun memberikan nasihat kepada para pengurus tentang bagaimana caranya untuk dia menyelesaikan masalah. Okey, sebagai contoh,
pengurus pengeluaran hendak membuat keputusan sama ada hendak membeli mesin automatik, fully automatic ataupun mesin yang lebih bersifat manual. Ya, jadi ini adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh pengurus jabatan pengeluaran. Maka akaunten pengurusan akan menyediakan analisis perbelanjaan modal, membandingkan hasil, ya, manfaat dan juga kos-kos, ya, contohnya belanja operasi dan sebagainya untuk mesin automatik, ya, dan juga mesin manual. Jadi hasil perbandingan, ya, antara keduanya ini dilaporkan balik, ya, kepada pengurus pengeluaran dan ia dijadikan asas, ya, untuk memberikan nasihat kepada pengurus pengeluaran tersebut supaya dapat membuat keputusan yang betul, ya. So this is actually problem solving. Okay, right. Okay, so ini adalah merupakan contoh, ya, yang role played by management accountant, ya, scorekeeping, attention directing and problem solving. Ya, dari segi operasi, maknanya harian, ini adalah aspek pengurusan. Ini pula adalah merupakan aspek jangka panjang, strategik. Okay, so you can just go through. Berikut adalah peranan perakaunan pengurusan. Terdapat 4. 1 adalah perancangan, 2 adalah kawalan, 3 adalah pembuatan keputusan, dan keempat adalah penambahbaikan berterusan. Okey, perancangan. So, perancangan contohnya, kalaulah syarikat merancang untuk meningkatkan untung melalui aktiviti-aktiviti ataupun program kualiti. Okey, jadi syarikat akan merancang apakah program-program kualiti yang perlu dijalankan bagi meningkatkan kualiti produk. Maka apa yang dirancangkan ialah contohnya penggunaan sumber, ya, untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut dan juga analisis untuk melihat impak, ya, pelaksanaan program kualiti tersebut terhadap untung. So, laporan-laporan ini adalah merupakan laporan yang berbentuk perancangan. So, belanjawan juga boleh digunakan, ya, untuk menterjemahkan segala aktiviti yang dijalankan itu kepada unit fizikal. Contohnya, berapakah bahan mentah yang berkualiti yang perlu dibeli, ya, mungkin komposisi bahan mentah perlu ditukar, dan apakah harga bahan mentah terhadap pembelian bahan mentah yang berkualiti tinggi itu tadi. So, semua ini boleh dimasukkan dalam laporan analisis berkenaan. Okey. Kedua adalah kawalan. Ya, kawalan maknanya setelah kita merancang, apa berlaku? Kita akan melaksanakan apa yang kita rancang. Jadi, perbandingan di antara pelaksanaan dan juga perancangan yang telah kita sediakan awal-awal tadi, itu adalah merupakan salah satu daripada proses kawalan. Okey, jadi tujuan dia adalah untuk mengawasi apa yang kita rancang, memastikan bahawa pelaksanaan itu sejajar seperti mana yang kita rancang. Sebab sekiranya pelaksanaan, ya, menyimpang daripada perancangan, maknanya objektif yang telah kita bentuk awal-awal tadi tidak akan dapat dicapai. Okey, sekiranya kita mengenal pasti, terdapat penyimpangan, maknanya terdapat perbezaan di antara pelaksanaan dan juga perancangan. Tindakan pembetulan perlulah dilakukan. Tindakan pembetulan ini ada kemungkinan tindakan pembetulan terhadap perlaksanaan itu sendiri, ya, kerana mungkin kita merancang untuk membuat pengeluaran di mana produktiviti akan meningkat sekiranya kita mengambil pekerja mahir. Tetapi bila sampai kepada pelaksanaan, kita dapati bahawa kita gagal, ya, untuk memahirkan pekerja kita. Jadi di situ adalah masalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itulah yang harus dibetulkan. Kadang-kadang perancangan itu sendiri yang perlu diubah, ya, bila mana apa yang kita rancang itu tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa. Contohnya kita rancang untuk meningkatkan jualan produk kita, tapi macam dalam keadaan semasa terdapat katakan serangan virus, ya, corona contohnya, maka kita akan dapati bahawa unit jualan kita telah jatuh. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan apa yang kita rancang sebelum
ya serangan virus ini tadi. Apa yang perlu dilakukan ialah kita harus memodifikasikan semula apa yang kita rancang, ubah suai ya sejajar mengikut keadaan semasa. Okey. Okey, seterusnya. Adalah merupakan pembuatan keputusan. Okey. So, pembuatan keputusan ini sedikit sebanyak saya dah terangkan sebelum ni. Ya, contohnya pengurus pengeluaran hendak membuat keputusan sama ada membeli mesin yang berotomasi tinggi ataupun mesin manual. So, samalah seperti ini. Ya. So, maknanya dalam pembuatan keputusan, para pengurus dikehendaki untuk membuat keputusan, yakni memilih di antara beberapa alternatif. Jadi, peranan akaunten pengurusan ya, adalah memperuntukkan data-data ya, yang sesuai, sediakan dalam bentuk laporan dan persembahkan kepada pengurus tersebut untuk memudahkan mereka membuat keputusan. Ya, jadi sistem maklumat perakaunan adalah sangat penting di sini. Okay? Jadi aspek perancangan dan aspek kawalan itu tadi akan kita incorporate lah, ya, dalam proses pembuatan keputusan. Dan akhir sekali ialah penambahbaikan berterusan. Contohnya, ya, salah satu again ya, we are talking about peranan perakaunan pengurusan itu sendiri. Jadi salah satunya adalah memikirkan cara-cara bagaimana kita hendak mengurangkan kos ya, yang ditanggung oleh syarikat kita, bagaimana ya caranya untuk kita meningkatkan kualiti ya. So ini adalah merupakan penambahbaikan berterusan. Pembaziran. So, kalau kita dapat kena pasti banyak ya pembaziran yang berlaku. Pembaziran ini juga akan meningkatkan kos ya. Maka ya kita kena cari jalan lah ya bagaimana untuk mengurangkan pembaziran itu tadi. So ini juga adalah merupakan sebahagian daripada peranan ya akaunten pengurusan itu dalam bidang perakaunan pengurusan. Okey. Ini adalah merupakan struktur organisasi. Saya takkan explain dengan detail sebab pemahaman tentang struktur organisasi ini telah pun belajar ya di dalam pengantar pengurusan ya, subjek pengantar pengurusan. Okey. So kalau kita tengok kat sini kita ada dalam carta organisasi itu kita ada dimensi menegak ya, maknanya dimensi menegak itu menunjukkan dari segi hierarki autoriti dan juga tanggungjawab. Okey. So kemudian kita ada dimensi mendata, ini dari aspek specialization ya, maknanya fungsi pemasaran, fungsi pengurusan, lokasi contohnya fungsinya fungsi jualan, tetapi jualan lokasi mana, utara, selatan ya, produk ya. So basically it is mengikut segmen. Okey. Dan yang ini unit-unit organisasi ini semasa saya menerangkan kes SMC, okey, saya juga telah menyentuh dari segi perakaunan tanggungjawab ya. So kita ada pusat kos, pusat hasil, pusat untung dan juga pusat pelaburan. Okey, topik ini akan kita buat kemudian. Alright. Okey, akhir sekali untuk bahagian 1 penerangan kuliah 1 ni adalah peranan financial controller ya ataupun pengawal kewangan. So yang ini ni boleh baca sendiri dari segi tugas dan bidang tanggungjawabnya. Okay, dan you boleh Google lah ya ataupun baca buku teks untuk maklumat tambahan. Okay, sekian. Terima kasih.